Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Norlela Muhammad Noor dalam Berita Dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan vaksin COVID-19 akan mula berada di pasaran Oktober ini. Kenyataan itu bercanggah dengan pengumuman Pengarah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Robert Redfield yang mengatakan vaksin hanya dapat disediakan tahun hadapan. Menurut Trump, Redfield keliru dengan perkara terbabit. No, I think he made a mistake when he said that. It's just incorrect information. And I called him, and he didn't tell me that. And I think he got the message maybe confused. Maybe it was stated incorrectly. No, we're ready to go immediately as the vaccine is announced. And it could be announced in October, could be announced a little bit after October. Redfield sebelum ini menyatakan pemakaian pelitup muka adalah perisai utama memerangi COVID-19. Beliau memaklumkan vaksin tidak mungkin tersedia hingga pertengahan 2021. Perdana Menteri Britain Boris Johnson mengakui negara terbabit mempunyai masalah dengan kemampuan menjalankan ujian saringan COVID-19. Perkara itu didedahkan beliau setelah United Kingdom mencatatkan kes tertinggi sejak Mei pada Rabu dengan 4,000 jangkitan baru dikesan dalam tempoh 24 jam. Ekoran itu permintaan tinggi untuk ujian saringan mendatangkan masalah. Kekurangan kapasiti ujian memaksa individu yang berisiko terpaksa menunggu lama untuk mengesahkan jangkitan. Pakar perubatan memberi amaran sebarang penangguhan membawa kepada masalah lebih besar. Dengan jumlah kemasukan ke hospital yang semakin ramai, angka korban akibat pandemik juga dijangka meningkat dalam beberapa minggu lagi. Dalam kenyataan di Parlimen, Johnson memberi jaminan untuk meningkatkan kapasiti ujian kepada 500,000 sehari menjelang bulan hadapan. Kes positif dan kematian COVID-19 pada bulan September perlu dijadikan sebagai peringatan kepada semua negara Kesatuan Eropah bagi mengekang penularan itu menjadi lebih serius. Peringatan itu disuarakan Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Eropah Hans Kluge. Jelasnya, melihat kadar penularan semasa di Eropah jelas memberi gambaran agar tempoh kuarantin tidak seharusnya dipendekkan. In the spring and early summer, we were able to see the impact of strict lockdown measures. Our efforts, our sacrifices paid off. In June, cases hit an all-time low. The September case numbers, however, should serve as a wake-up call for all of us. Although these numbers reflect more comprehensive testing, it also shows alarming rates of transmission across the region. Kes positif di seluruh dunia kini melepasi 30.07 juta dengan 945,817 kematian. Amerika Syarikat kekal mendahului senarai dengan 6.83 juta kes positif, manakala kematian sebanyak 201,366 kes, tambahan 18 kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. India pula merekodkan 5.122 juta kes positif, tambahan 6,953 kes baharu dengan jumlah kematian seramai 83,257 kes, tambahan 27 kes hari ini. Beberapa waris mangsa COVID-19 yang meninggal dunia di Wuhan, China kecewa apabila tindakan undang-undang diambil mereka ditolak serta-merta. Mereka mahu menyaman kerajaan kerana menyembunyikan penularan COVID-19 ketika mula tersebar pada hujung tahun lalu. Pesara Zhong Han Ning terpaksa menanggung kesedihan apabila anaknya mati pada Februari lalu setelah positif COVID-19. 就和他的离世，我们家就什么都没了，真的完全打乱了我们的。从此以后，我们真的没有什么的幸福啊，什么没有了可言了，真的。她一个小女儿。
Mimpi buruk itu jelasnya turut dirasai ibu bapa lain. Apatah lagi tindakan mahkamah yang diambil ditolak, manakala puluhan waris yang lain berdepan tekanan daripada pihak berkuasa agar tidak memfailkan saman. Lebih mendukacitakan, peguam turut diberi amaran agar tidak membantu mereka yang mahu meneruskan saman. Penularan COVID-19 di Wuhan sahaja telah menyebabkan 3,900 penduduk terbunuh, manakala jumlah kematian di seluruh dunia kini melebihi 900,000 kes. Gubernur Kerajaan Permuafakatan Kebangsaan GNA Libya, Faiz Al-Sarraj, sedia berundur dalam tempoh 6 minggu sebagai sebahagian daripada usaha mewujudkan perdamaian di negara itu. Peletakan jawatan membolehkan pemilihan eksklusif baru dapat ditentukan menerusi rundingan di antara GNA dengan pihak bertelagah pimpinan bekas Komander Tentera Khalifah Haftar. أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم. GNA dan kumpulan penyokong Khalifah Haftar terbabit rundingan damai di Maghribi bulan lalu. Menerusinya, kedua-dua pihak setuju melakukan gencatan senjata dan berjanji mengadakan pilihan raya nasional. Rundingan turut menggariskan proses menentukan Majlis Presiden dan pelantikan ketua kerajaan baharu yang akan mengambil alih jawatan secara damai. Kemelut Libya berlarutan sejak hampir sedekat lalu sejak pemberontakan rakyat bagi menggulingkan Presiden Muammar Gaddafi. Menjadi satu kesalahan jika memikirkan keamanan kekal di Asia Barat boleh dijamin tanpa menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Kenyataan Kementerian Luar Rusia itu dikeluarkan selepas perjanjian bersejarah antara Israel dengan Emirat Arab Bersatu UAE dan Bahrain dimeterai di White House Selasa lalu. Kenyataan itu menjelaskan Rusia maklum akan kemajuan dalam normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, tetapi mengatakan bahawa masalah Palestin akan kekal serius. Justru satu tindakan salah jika tidak memikirkan jalan penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin. Ke arah itu, Moskow mendesak pemimpin serantau dan global meningkatkan usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rusia juga bersedia bekerjasama termasuk merangka kuartet diplomatik dalam runding damai Asia Barat dan koordinasi rapat dengan Liga Arab. Bahrain dan UAE merupakan negara Arab pertama menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selepas Mesir pada 1979 dan Jordan pada 1994. Selasa lalu, Presiden Mahmud Abbas berkata keamanan di Asia Barat hanya dapat dicapai setelah Israel berundur dari wilayah ditakluki mereka. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ mengumumkan pertuduhan terhadap 5 warga Cina dan 2 rakyat Malaysia atas kesalahan menggodam maklumat. Mereka dituduh menjalankan operasi itu selama sekurang-kurangnya 6 tahun untuk mencuri identiti dan teknologi permainan video, melakukan serangan ransomware atau perisian tebusan dan mengintip aktivis Hong Kong. 3 daripada suspek warga Cina beroperasi di Chengdu 404, syarikat berpangkalan di Sichuan yang menawarkan perkhidmatan rangkaian keselamatan untuk perniagaan. Kumpulan itu dikatakan menggodam komputer ratusan syarikat di seluruh dunia untuk mengumpul identiti, merampas sistem untuk tebusan dan mengawal ribuan komputer untuk merampas mata wang kripto seperti Bitcoin. Manakala 2 lagi warga Cina yang juga bekas pekerja Chengdu 404 dan 2 rakyat Malaysia didakwa atas kesalahan menggodam maklumat syarikat permainan video untuk mencuri rahsia dan artifak permainan termasuk kredit sebelum menjualnya semula. Ketujuh-tujuh mereka digelar sebagai pakar cyber APT-41 berdasarkan teknik dan peralatan digunakan. Pendakwaan DOJ terhadap individu berkenaan tidak menunjukkan kaitan jelas antara pelaku dengan kerajaan China.
Namun mengikut kertas pendakwaan, Jiang Lizi, salah seorang daripada suspek, pernah memaklumkan rakannya bahawa dia dilindungi Kementerian Keselamatan Dalam Negeri China jika tidak melakukan penggodaman di China. Perkara itu dinyatakan pendakwa raya Persekutuan Michael Sherwin. Barbados menamatkan peranan Ratu Elizabeth II sebagai ketua negara menjelang November tahun depan. Gubernur Jeneralnya Sandra Mason berkata sudah tiba masa bagi negara itu meninggalkan sepenuhnya sejarah penjajahan masa lalu. Our national foundation stones have shifted. National and international events demonstrate that we have entered a new era. The old things have passed away. Barbadians want a Barbadian head of state. This is the ultimate statement of confidence in who we are and what we are capable of achieving. Hence, Barbados will take the next logical step towards full sovereignty and become a republic by the time we celebrate our 55th anniversary of independence. Ratusan penduduk Kashmir bertempur dengan pihak berkuasa selepas kematian 3 pemberontak. Laporannya seketika nanti. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Besok kembali, bekas pemimpin kumpulan pemberontak Ivory Coast Guillaume Soro yang ditolak pencalonan untuk bertanding Presiden negara itu berikrar memastikan tiada pilihan raya akan berlangsung bulan hadapan. Beliau yang juga bekas Perdana Menteri itu turut menggesa semua pemimpin pembangkang bersatu menjatuhkan penyandang sedia ada alasan Ouattara. J'en appelle à une unité d'action de l'opposition pour stopper M. Ouattara dans sa folle aventure par tous les moyens légaux et légitimes. Je demande aux candidats, retenus ou non, spécifiquement, au président Bédi, au président Gbagbo, au Premier ministre Afin N'Guessan, au ministre Amontano, au ministre Mabry Touakes, de prendre ensemble nos responsabilités et de faire bloc. Il s'agira tous ensemble de saisir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, en vue d'obtenir des élections démocratiques transparentes et inclusives, comme ce fut le cas en 2010, et ceci sans préjudice. Ratusan penduduk yang marah bertempur dengan pasukan keselamatan di wilayah Kashmir yang ditadbir India selepas pertempuran senjata di wilayah menjadi pertikaian Pakistan-India itu menyebabkan 4 orang mati termasuk 3 pemberontak. Gas pemedam mata dan peluru getah turut dilepaskan. Polis anti pemberontak dan pasukan para tentera persekutuan dilihat mengepung kawasan kejiranan Batamalu di Srinagar selepas mendapat maklumat bahawa militan bersenjata bersembunyi dalam rumah sehingga mencetuskan tembakan antara 2 pihak. Dalam kejadian itu, 3 suspek pemberontak dipercayai penduduk tempatan terbunuh dalam pertempuran yang berlangsung selama beberapa jam. Maklumat dikongsi polis turut mendedahkan seorang lagi mangsa adalah kanak-kanak perempuan yang terperangkap dalam kejadian berbalas tembakan itu. Menurut Ketua Pengarah Polis Dilbag Singh, beberapa anggota para tentera turut cedera dalam kejadian tersebut.
Sebuah lagi terminal perdagangan di sempadan Afghanistan dibuka Pakistan. Kali ini ia dibuka di Qila Saifullah, Balochistan. Menurut media tempatan, terminal dagang terbaru itu dibuka Ketua Menteri Jam Kamal Khan Alyani pada Rabu. Pembukaan itu dibuat bagi memenuhi permintaan pengimport dan pelabur yang menjalankan perniagaan di Badini. Ini kerana sebuah lagi terminal yang terletak di Caman tidak mampu menampung kapasiti transaksi. Ia berikutan selain hal perdagangan, terminal sedia ada turut dijadikan gudang simpanan bagi tentera Amerika Syarikat di Afghanistan. Dalam pada itu, penduduk kedua-dua negara yang tinggal berhampiran turut menyambut baik pembukaan terminal berkenaan. پاکستان د دولت ډیر شکریا ادا کوو چې زموږ پر غریب ملک باندې دروازه راخلاصه کړه او زموږ غریبان خلک په دې کې یو مزدوري وکړي د ماښام ډوډۍ برابر کړي. صحیح ده. نور هم دغه ځینې وړاندیز ده چې موږ ته نیمه خلک هم پاکستان کې پراته دي، نیمه یې مالته پراته دي. دا ټول یو پښتون ده. د ټولو مسلمانانو فایده ده، د لنډوالي، د مریضانو، د مسکینانو، د غریبانو. یو څوک په غریب روزګار باندې کوي، څوک په تجارت باندې کوي، څوک په څه کاروبار پر کوي. د چمن لاره موږ د دومره آزاده. Mereka yakin dapat menerima manfaat daripada pembukaan terminal berkenaan. Hampir 3 tan kokain berjaya dirampas pihak berkuasa Panama dalam operasi terbaru di kawasan perairan Caribbean berhampiran sempadan Costa Rica. Turut ditahan seorang warga Nicaragua yang dipercayai anggota sindiket pengedaran dadah. Operasi terbabit dilakukan Perkhidmatan Penguatkuasa Laut Panama. Ia turut mendapat kerjasama Angkatan Tentera Laut Costa Rica. Semua dadah dijumpai dalam sebuah bot laju yang dipintas. Bahan terlarang terbabit disimpan dalam 2,969 bungkusan. Operasi merupakan sebahagian daripada usaha membantras penyeludupan dadah secara besar-besaran di Gerakan Panama. En los últimos meses hemos visto de alguna manera un incremento en las incautaciones en el área del Caribe. Esto de alguna manera nos apunta tal vez un cambio en la tendencia de ruta. Todo esto, esta incautación de casi 3 toneladas de droga representa un duro golpe para los grupos narcotraficantes. Nosotros Bagi mengelak dicekup, kebanyakan ahli sindiket dipercayai sering menyamar sebagai nelayan. Panama merupakan lokasi transit popular pengedaran dadah antarabangsa untuk mengedarnya ke negara pengguna kokain terbesar dunia iaitu Amerika Syarikat. Ribut tropika Sally menyebabkan banyak pokok tumbang, jalan-jalan dinaiki air dan gangguan bekalan elektrik di pantai Teluk Amerika Syarikat. Sebelum itu, taufan Sally membadai kawasan pantai Teluk Alabama di sepanjang sempadan dengan Florida sebagai taufan kategori 2. Ia kemudian bertukar kepada ribut tropika selepas kekuatannya semakin lemah apabila menghampiri selatan Alabama dan Florida Panhandle. Pusat Taufan Kebangsaan melaporkan keadaan itu menyebabkan banjir dengan taburan hujan yang agak tinggi. Media tempatan pula melaporkan seorang penduduk terbunuh di Orange Beach, Alabama. Namun Datuk Bandar Tony Cannon menyatakan tiada maklumat terperinci mengenai kes tersebut. Satu laporan lain pula menyebut banjir paling serius berlaku kira-kira 50 km timur bandar Pensacola, Florida. Kawasan itu didiami kira-kira 52,000 penduduk. California berdepan kemusnahan lebih besar akibat kebakaran hutan yang sudah memusnahkan kawasan pantai barat Amerika Syarikat. Amaran pihak berkuasa itu dikeluarkan susulan angin kencang, panas dan kering berisiko mencetuskan kebakaran baru di seluruh negeri. Gubernur Gavin Newsom berkata meski usaha memadam kebakaran menunjukkan kemajuan, namun angin yang dipanggil Santa Ana masih boleh menyebabkan kebakaran merebak tanpa henti. Tahun ini, California sudah merekodkan 7,606 kes kebakaran berbanding tahun lalu hanya 4,972.
Kebakaran kali ini sudah memusnahkan kawasan seluas 2.3 juta ekar berbanding tahun lalu hanya 118,000 ekar. Selain menyebabkan 33 penduduk terbunuh, satu sejarah baharu bagi negeri itu. Newsom juga amat tidak setuju dengan pendapat yang menolak bukti saintifik bahawa kejadian cuaca ekstrim dikaitkan dengan pemanasan global. Awal minggu ini, Presiden Donald Trump semasa lawatannya ke California berkata pemanasan global bukan punca kebakaran hutan di Amerika Syarikat. Pihak berkuasa di Pulau Lesvos, Greece memindahkan ribuan migran ke bandar lain selepas kem Moria terbakar minggu lalu. Tindakan itu diambil setelah mereka terpaksa tidur di tepi jalan kerana tiada tempat berteduh. Kumpulan migran itu dipindahkan ke pusat penempatan sementara di kem Tara Tepi. Setakat awal pagi tadi, 1,800 daripada 12,000 penghuni telah ditempatkan di situ. Sebelum berpindah, mereka menjalani ujian saringan COVID-19. 56 daripada mereka didapati positif jangkitan. Pihak berkuasa mengalami kesukaran untuk memindahkan mereka kerana ramai yang enggan keluar dari Pulau Lesvos. Mereka sebelum ini terpaksa tidur di tepi jalan dan berdepan masalah bekalan air serta makanan setelah kem berkenaan terbakar. Setakat ini, 4 pencari suaka dari Afghanistan didakwa kerana memulakan kebakaran yang memusnahkan kem Moria itu. Hari pertama tayangan filem kontroversi terbitan Disney, Mulan, di Korea Selatan dicemari dengan protes secara sendirian. Tunjuk perasaan merupakan sebahagian daripada gerakan besar-besaran dijalankan pelbagai pihak bagi memboikot filem terbabit. Dalam tunjuk perasaan itu, seorang wanita, Lee Seola, bertindak nekat memakai spanduk besar di hadapan pusat beli belah di Seoul. Dia menggesa orang ramai menyokong kempen boikot dan tidak menonton filem berkenaan. 물란 자체를 국가폭력을 용인하는 콘텐츠라고 생각을 하거든요. 그래서 이것들을 소비하지 않겠다고 선언하는 것이 최근에 말하는 윤리적인 소비, 그리고 이제 우리가 민주국가의 시민으로서 민주 시민으로서 그 역할을 다하는 것이라고. Boikot terhadap filem terbabit digerakkan masyarakat global setelah ia didapati menjalani penggambaran di Xinjiang, tempat penindasan etnik Uyghur. Disney turut dilapor memberi penghargaan kepada pihak berkuasa tempatan atas kerjasama menghasilkan filem. Ia bagaimanapun dihentikan selepas mendapat kecaman. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Bola sepak Ligue 1 Perancis, gol tunggal Julian Draxler pada masa kecederaan memastikan Paris Saint-Germain PSG catat keputusan 1-0 menentang Metz, kemenangan pertama bagi musim baru di laman sendiri. PSG memulakan permainan tanpa beberapa tonggak utama dan kemudian terpaksa bermain 10 orang selepas 65 minit apabila pertahanan tengah Abdou Diallo diarah keluar padang susulan dilayangkan kad kuning kedua. Mereka sekali lagi berdepan masalah apabila pertahanan Juan Bernat, pemain gantian yang dimasukkan pada minit ke-63, mengalami kecederaan lutut pada babak akhir perlawanan mengakibatkan PSG beraksi dengan 9 pemain. PSG nyata mendominasi perlawanan namun agak tumpul di barisan serangan sehinggalah Draxler berjaya menyelamatkan maruah mereka. Juara bertahan itu sebelum ini memulakan musim baru dengan 2 kekalahan, kali pertama sejak musim 1984-1985. Selepas
Selepas 3 perlawanan, PSG menduduki tangga ke-15 dengan 3 mata. Dalam pada itu, bintang Brazil Neymar digantung 2 perlawanan Liga selepas dikenakan kad merah dalam aksi berdepan Marseille. Lebih malang, Liga Perancis juga mengumumkan akan membuka siasatan terhadap dakwaan perkauman dilakukan pemain PSG itu terhadap Alvaro Gonzalez. Pemain sayap Argentina Angel Di Maria yang didakwa meludah pertahanan Marseille, Gonzalez, turut akan dipanggil ke mesyuarat Suruhanjaya Disiplin Liga. PSG tewas kepada Marseille 1-0 dalam perlawanan penuh drama yang menyaksikan 5 pemain dibuang padang. Neymar dibuang padang selepas menampar Gonzalez di kepala dan mendakwa bertindak demikian selepas pemain Spanyol itu memanggilnya monyet. Gonzalez walau bagaimanapun menafikan dakwaan itu. Sementara itu, Presiden Suruhanjaya Disiplin Sebastian Duno berkata beliau sedar mengenai pertengkaran itu namun masih belum ada kepastian untuk memanggil pemain. Katanya lagi, siasatan lanjut akan dilakukan kepada rakaman video untuk mencari bukti wujudnya unsur perkauman. Aksi sepak bola Bundesliga musim baru akan bermula hujung minggu ini. Berikut kita saksikan antara pemain-pemain baru yang bakal mencuri tumpuan musim ini. Bayern Munich membayar Manchester City 45 juta euro untuk membawa Leroy Sané kembali ke Bundesliga dan pemain sayap Jerman itu berharap bakal membuat debutnya pada hari Jumaat di Allianz Arena berdepan Schalke di mana dia memulakan kariernya. Sané yang mempunyai masalah prestasi tidak konsisten kadangkala tidak diturunkan dalam kesebelasan utama. Namun jurulatih Bayern Hansi Flick telah mencabarnya membuktikan sebaliknya. Seterusnya, Jude Bellingham di Borussia Dortmund. Pemain antarabangsa England itu menjadi penjaring termuda dalam Piala Jerman pada usia 17 tahun dan dikatakan bakal disebut-sebut dalam kancah Bundesliga musim ini. Penyerang Dortmund Thorgan Hazard berkata, sungguh pun Bellingham masih remaja. Pada usia 17, dia menunjukkan corak permainan seperti lelaki dewasa dan cukup matang. RB Leipzig turut mencuri tumpuan apabila mengambil Hwang Hee-chan untuk musim baharu ini. Penyerang Korea Selatan itu telah ditandatangani dari kelab persaudaraan Red Bull Salzburg dengan harga 15 juta euro dan mempunyai tugas sukar untuk menggantikan Timo Werner yang menjaringkan 34 gol musim lalu sebelum bergabung dengan Chelsea. Pemain berusia 24 tahun itu disifatkan sebagai salah satu bakat terbesar di Korea Selatan oleh Leipzig dan mantan ketua jurulatih Salzburg Ralf Rangnick. Werder Bremen mempertingkat jentera serangan dengan menandatangani pemain sayap berusia 20 tahun Tahith Chong menerusi pinjaman dari Manchester United. Pemain antarabangsa Belanda bawah 21 tahun itu telah berjaya meledak jaringan untuk Bremen. Chong mengikuti jejak Ryan Giggs, Paul Scholes dan Marcus Rashford dengan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik United pada tahun 2017-2018 dan kemudian terpilih sebagai pemain pasukan simpanan terbaik pada musim berikutnya. Rainier Jesus Carvalho, 18 tahun, telah diikat dengan perjanjian pinjaman 2 tahun dari Real Madrid untuk memantapkan bahagian tengah Borussia Dortmund. Pemain antarabangsa Brazil bawah 23 tahun itu akan menyaingi Julian Brand dan Giovanni Reyna untuk memegang peranan sebagai timbalan kapten kelab Marco Reus yang kini masih bergelut dengan kecederaan. Pandemik COVID-19 bukan alasan buat anggota Angkatan Keselamatan Palestin untuk tidak berlatih. Lengkap dengan pelitup separuh muka, rekrut pasukan tetap bersemangat menjalani latihan. Aksi soldado itu menutup tirai berita dunia untuk malam ini. Saya Nurlillah Muhammad Nur. Assalamualaikum dan selamat malam.